Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa tawakkal 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi 'adada ni'amillahil karim wa ifdalih. Yang saya muliakan Ayahanda Datuk Muhammad Sheikh Abdul Aziz selaku Matahita. Yang saya hormati sahabat samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Yang saya kasihi Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Hashim dan Al-Fadil Ustaz Munir, wakil daripada penyelidikan JAKIM. Barisan para pegawai kanan, para pegawai Jabatan Mufti dan sahabat-sahabat saya daripada Pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Malaysia ASPAJA. Dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak saya bersama Datuk Mufti kerana cepat memberi maklumat kepada apa yang saya bangkitkan dalam pengajaran saya, yang mana saya ditanya berkaitan dengan isu bacaan Al-Fatihah selesai daripada solat fardu. Bagaimanapun, kita beri fokus pada hari ini tentang perbincangan kita, peranan kita dalam memperkasakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah persekutuan. Kita maknanya peranan bersama antara ASPAJA dan juga Jabatan Mufti Wilayah serta peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Berikut merupakan intisari kita pada pagi ini. Saya ringkaskan, kita akan bincangkan sedikit asal permasalahan. Yang kedua, kita fokus kepada isu pemerkasaan akidah. Dan yang ketiga, kita fokus pada pemerkasaan aspek syariah. Dan kita akan beri cadangan penambahbaikan isu yang berkait dengan tauliah dan buat beberapa kesimpulan ringkas sebagai hasil dapatan yang dibentangkan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya buka dengan tangan yang terbuka pelawaan ini. Dan saya namanya Zamihan Al-Ghari, hashtag Zamihan tak pernah lari. Cuma debat yang terdahulu tu debat yang tak jadi kerana banyak campur tangan politik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Datuk, kita pada pagi ini kita niat ikhlas, kita nak menjernihkan kekeruhan yang didakwa. Tapi bagi saya tak ada kekeruhan, ya. Bagi saya kejernihan. Cuma kita akan beri sedikit pelurusan supaya kita tambah baik persefahaman demi kepentingan bersama. Dan fokus kita pada tajuk muzakarah demi pemerkasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah persekutuan. Hadirin dan datuk yang dikasihi sekalian, dasar aswaja, dasar Pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jelas. Kita berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan mazhab kita mazhab Syafi'i. Sungguh pun begitu kita meraihkan mazhab muktabar yang lain seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan kita berpegang pada prinsip kerohanian tasawuf yang benar, ya. Dan saya kira Jabatan Mufti JAKIM tetap berpegang kepada usul yang sama. Dan kita juga dalam konteks perbincangan dan melakukan aktiviti keagamaan ini dalam berpegang pada enakmen Pentadbiran Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan enakmen di bawah Pentadbiran Agama Islam Negeri Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agong bagi Wilayah Persekutuan dan Duli Maha Mulia Tuanku Sultan sebagai Ketua Agama Islam Negeri. Kita berpegang dengan keputusan fatwa negeri dan fatwa-fatwa kebangsaan bagi hal relevan di Malaysia. Dan aswaja begitu jelas dalam melaksanakan aktiviti yang bersifat amal ma'ruf nahi munkar. Artinya kita memperkasakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atas wacana tadi. Dalam masa yang sama, kita mencegah kemungkaran dengan menentang semua aliran pemikiran yang sesat menyeleweng, sama ada faham Wahabi, Syiah, liberal dan rakan-rakan yang sama dengannya. Datuk-datuk hadirin yang dikasihi sekalian, baiklah. Bila kita bicarakan tentang tajuk, kita beri fokus kepada pemerkasaan. Maksudnya dengan perkasaan langkah-langkah penambahbaikan dan pemantapan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperincikan di sini ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mazhab Syafi'i dan tasawuf yang benar. Dan peranan kita ialah peranan kita bersama. Hadirin yang dikasihi sekalian, tak boleh jalan. Ustaz, tekan yang volume. Okey. Ini asal permasalahan kita, asal permasalahan yang dikatakan kekeliruan tu berlaku, ya.
kerana pihak Pejabat Mufti Wilayah ada mengeluarkan satu artikel. Artikel yang saya maksudkan ialah Irsyadul Fatwa siri 121 yang dikeluarkan 14 Julai 2016 yang menyentuh tentang dua isu yang dikombinasikan dalam artikel berkenaan. Isu yang pertama ialah berkait dengan tanah kubur yang dibacakan surah Al-Qadar sebanyak 7 kali dan teladan kisah dari Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Ya. Bagi saya bila saya hadir ke masjid, artikel ini dikeluarkan pada bulan 6 2016 ya. Saya pergi ke masjid pada bulan 1 dan saya ditanya apa pandangan ustaz tentang kenyataan Pejabat Mufti Wilayah berkaitan dengan nombor 2, berkaitan dengan nombor bacaan Al-Fatihah lepas daripada solat fardu. Jadi saya memberi respon berdasarkan artikel berkenaan ya. Saya memberi respon berdasarkan artikel berkenaan. Saya katakan itu adalah satu metodologi penulisan yang salah. Kerana di dalamnya disebutkan hadis itu, hadis melatar belakangkan kepada maudu'at, dirujuk kepada Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Tetapi tidak dirujuk hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang bacaan Fatihah selepas daripada solat fardu. Sungguh pun begitu, ada ditulis dalam penulisan yang lain seperti Kafilil Fatawi pada siri 460, tetapi dalam bahagian itu tidak ada taklid atau ulasan ataupun kombinasi pencerahan yang membolehkan masyarakat awam menerima, membaca dan memahaminya dengan harmoni. Ya. Dan kita lihat isu ini mengeruhkan keadaan sebenarnya bila dicetuskan. Kerana berdasarkan pada teks yang ditulis dalam Irsyadul Fatwa 121 itu, ayat yang saya sebutkan ya. Setelah kami melakukan penelitian terhadap kitab-kitab yang menghimpunkan teks hadis, kami tidak menjumpai sanad lengkap bagi hadis tersebut. Sanad tak jumpa. Ini dalam kenyataan itu ditulis oleh admin Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dan saya percaya admin itu ada di sini. Kalau saya salah, minta diperbetulkan. Okay? Saya tak jumpai sanad lengkap hadis tersebut. Untuk itu kami nyatakan bahawa hukum atau status hadis tersebut tiada asal baginya. Tengok. Nampak kecermatan di situ bila tak jumpa asal. Jadi bila tak jumpa hadis, maka tiada asal baginya. Okay? Dan kita tidak boleh sama sekali menyandarkannya pada Nabi SAW atau menyebarkan kepada orang lain. Okay, saya buat conclusion, artinya ia adalah hadis palsu. Dan tindakan ulama yang merakamkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka, seperti ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanafi, dikira sebagai salah. Ya. Dan yang keduanya, kesimpulan yang diambil oleh admin Pejabat Mufti menjelaskan bahawa hadis di atas adalah tidak sahih. Mula-mula tak jumpa, kemudian kata tak sahih. Ya. Okay. Dan seharusnya kita berwaspada. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, sesiapa yang menyampaikan daripadaku hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, fahuwa ahadul kadzabi, maka dia termasuk yang berdusta. Kenyataan di atas hadis itu tidak sahih. Tetapi dalil yang dibawa untuk menyokong keterangan tidak sahih adalah hadis palsu. Ya, jadi saya buat conclusion, tidak dijumpai asalnya lalu dikatakan palsu dan dusta. Ya, dia ada perspektif yang tidak jelas. Berbeza dan menggunakan cara istidlal yang salah. Okey, kemudiannya kesannya metod penulisan yang salah. Saya sebut tu ya, metod penulisan yang salah. Mencetus kekeliruan di kalangan awam. Apabila Ustaz Zamihan pergi masjid, ditanya, Ustaz Zamihan berespon berdasarkan kepada umum apa yang difahami di sebalik apa yang disusuli dalam konteks pembelajaran dan pengajaran beliau. Dan kalau ustaz lain yang sama pun akan juga memberi respon sebagaimana tuan-tuan dapati melalui media sosial dan lain-lainnya. Okey, dan mencetuskan buruk sangka terhadap ulama. Saya tengok admin Pejabat Mufti, dia ada quote hadis tu baca surah Qadar 7 kali tu. Ada lagi kitab-kitab ni. Hasyiah Imam Abu Hamid Syarwani ke atas Tufatul Muhtaj, Hasyiah Abu Diyak Nuruddin Ali Syabra Melisi kan Nihayatul Muhtaj, Futuhul Wahhab Tawdih Syarah Manhaj ini. Lepas tu dia kata, ni tak boleh pakai, tak sahih, tak ada asal. Lepas tu dia berdalil dengan dalil palsu. Artinya kita mencetus sangkaan yang buruk terhadap ulama mazhab Syafi'i atas pondasi kita tidak menjumpai dalilnya. Wajarkah begitu kaedah penulisan yang matang? Tuan-tuan hadirin dan datuk yang dirahmati Allah. Okey, respon kenyataan Imam Ibn Jauzi dalam maudu'at ya. Saya berpandangan ya, hadis tentang bacaan Al-Fatihah lepas daripada salat fardu bukan hanya memberi fokus
dan bersandarkan pada conclusion Ibnu Jauzi saja dalam Al-Mawdu'at, tetapi banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan sunnah membaca Al-Fatihah selepas solat, dan ini juga disebut dalam Al-Kafi lil Fatawa, tetapi tidak dikombinkan dalam pengulasan pada Irsyadul Fatawa 121. Itu yang menyebabkan berlaku proses kekeliruan dan kerancuan. Kita tengok penilaian Mawdu'at Imam Ibnu Jauzi ini bukan muktamad. Kalau kita tengok Al-Mawdu'at banyak dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Contohnya, dalam konteks ini lebih mudah untuk kita berpegang pada jumhur ulama. Jumhur ulama mengulas hadis yang dikonklusi oleh Ibnu Jauzi sebagai mawdu'. Kita boleh tengok apa penilaian Imam Ibn Hibban dan Dha'afat dan Majruhin. Kita boleh tengok Imam Suyuti di dalam Jami' al-Hadis dan Ibnu Sunni dalam Yawm wa Lailah, Abu Mansur As-Sahabi dan Arba'in, Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Tahzib al-Tahzib dan Takrib al-Tahzib. Dalam Takrib al-Tahzib yang menyifatkan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Zambar al-Makki dan juga Al-Haris bin Umayyah, dan dihukum siqah oleh kebanyakan ulama hadis. Manakala Imam Ibn Khuzaimah menghukum hadis ini sebagai dhaif. Dan Imam Ibn Hajar Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, dia menjelaskan antara zikir maksur yang dilakukan selepas salat fardu ialah membaca Allahumma inna rizqika syukrika husna ibadati, membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan suratul Fatihah. Jadi saya lebih siqah dan percaya kepada pandangan jumhur ulama yang tidak mengklasifikasikan hadis berkenaan sebagai tidak ada asal ataupun palsu atau tidak ada sumbernya. Kalau saya tak jumpa sumbernya sekalipun melalui Google ataupun capaian-capaian lain, saya lebih bersifat warak, lebih tawakuf. Tidak salah untuk kita katakan tawakuf dan kita mengatakan la adri, wallahu a'lam. Itu lebih warak dan bersesuaian dengan kredibiliti pejabat mufti berkenaan. Tuan-tuan, hadirin dan tuan-tuan yang rahmati Allah, okey. Ni jaringan penambahbaikan saya. Pejabat mufti bagus, menulis rajin, Masya Allah, tabarakallah. Menulis Bayan Linnas, Irsyadul Fatawa, Al-Kafi lil Fatawi, Irsyadul Hadis, Irsyadul Usul Fiqh, dan mungkin apa yang saya tak tahu merupakan bahan terbitan Dewan Mufti. Cuma dia bila diviralkan, ada orang ambil sekat-sekat, lepas tu Datuk Mufti nasihatkanlah, jangan ambil sekat-sekat ni, takut nanti dijustifikasikan larangan. Jadi ada dua keadaan. Datuk Mufti ada sedar tentang kebolehan untuk dimanipulasi kenyataannya itu, dan juga satu lagi ialah hasil daripada kaedah penulisan yang salah. Khususnya isu pemerkasaan. Dr. Zamiana, Ya. 10 minit pertama dah habis. Oh, okey. Kalau boleh cuba sesuaikan semula pembentangannya. Okey. Fokus ke saya. Silakan. Okey. Yang ni isu pemerkasaan akidah tu, ini pegangan kita Muzakarah Fatwa Kebangsaan 21-22 Oktober 2014, nyataan Tan Sri KBJK, juga Fatwa Negeri Johor Perak Sabah Negeri Sembilan, Pendidikan Al-Azhar Syarif, dan juga kenyataan Mufti Jordan. Ini kenyataan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan yang tidak dikombine dalam kompilasi cetakan buku fatwa yang baru JAKIM. Saya tak tahu kenapa. Ini mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Awal Islam sekali ke-106 yang bersidang pada 21-22 Oktober 2014 telah memperhatikan dan memutuskan bahawa dari segi perundangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia, dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini tidak selari dengan arus berdandan Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana kedua-dua aliran pemikiran ini boleh mendatangkan pembalahan dan perpecahan pada masyarakat Islam di Malaysia. Ini kenyataan Tan Sri KP JAKIM, dan itu buku yang diterbitkan oleh JAKIM, dan itu merupakan ulasan daripada panel fatwa JAKIM bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini Warta Kerajaan Negeri Johor, Ahlussunnah ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini Fatwa Negeri Perak, Wahabi bertentangan dan bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini Fatwa Mufti Sabah pada 10 Ogos 2016 yang lalu bahawa memutuskan bahawa Wahabi bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini simposium yang diputuskan oleh ulama Al-Azhar Syarif di Mesir, bahawa mereka sepakat menjelaskan bahawa Wahabiyah mengancam Islam dan dunia, dan ini perbezaan